Okey, kita tengok soalan seterusnya dalam integration pengameran. Okey, soalan ini berbunyi rajah 11 menunjukkan satu garis lurus MN bersilang dengan lengkuk Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 3 pada titik P yang berkoordinat K5. Okey. So, soalan pertama, soalan A, cari nilai K. Okey, kita nak cari nilai K. K ini adalah nilai untuk koordinat X bagi titik P. So, macam mana? Senang saja sebab kita tahu bahawa titik P ini terletak dalam lengkuk Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 3. So, macam mana nak buat? Masukkan nilai Y dan X bagi P ke dalam equation ini untuk mendapatkan nilai K. So, soalan A kita masukkan nilai dia. Nilai Y bagi P adalah 5. So, 5 sama dengan X kuasa 2. X bagi P ialah K. So, sama dengan K kuasa 2 per 2 tambah 3. So, pindahkan 3 ke sana. Pindah 3 ke sana sama dengan 2. Sama dengan K kuasa 2 per 2. Pindahkan 2 ke sana jadi 4 sama dengan K kuasa 2. So, K sama ada positif ataupun negatif. Jadi jika kita tengok kat sini K terletak pada belah kiri paksi Y, bermaksud nilai X dia adalah negatif. So K adalah negatif 2. Okey. Dan kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya minta B cari luas rantau berlorek. Okey, cari luas dia. So, macam mana nak cari dia? Inilah kita kena guna ilmu pengameran ataupun integration. Ini adalah formula yang diberi dalam exam. So, kita tengok apa bezanya dua ini. Dua ini ialah cara untuk kita tahu nak guna yang mana satu. Kita kena kenal pasti kita punya batas kita terletak pada X axis ke Y axis. Itu pertama sekali. Sebab apa? Batas inilah yang akan menjadi nilai B dan A. Okey? Dan nilai B dan A ini terletak, untuk soalan ini terletak pada paksi X. So, bila paksi X, kita kena guna DX. Itu cara dia. Kena pasti dulu kita punya batas berada di paksi X ataupun paksi Y. Jika paksi X, DX. Jika paksi Y, DY. Guna yang ni. Okay? So, kita dah tahu bahawa untuk soalan ini paksi kita terletak pada jadi untuk soalan ini kita tahu bahawa batas kita terletak pada paksi X. Nampak ni? Ini adalah terletak pada paksi X. So, kita kena guna untuk soalan B kita kena guna formula B A Y dx. Okey, Y dx. So, next step ialah kena pasti siapa dia B, siapa dia A. So, B adalah nilai lagi besar daripada A. Jika kita tengok kat sini, nilai B kita paksi batas kita yang pertama sekali ialah X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Dan paksi dan batas yang belakang ialah K, nilai K. K adalah sama dengan negatif 2. So, batas kita satu lagi ialah negatif 2. Okey, negatif 2. Dan Y ialah equation curve ini, equation lengkung ini. So, equation lengkung ini Y sama dengan X square over 2 tambah 3. So, letakkan. So, 1 per 2 X square tambah 3 dx. So, kita kamirkan dx untuk equation ini. So, pengameran pertama sekali yang kat depan biarkan dulu. So, kita kamirkan X ini ya. So, X kuasa 2, cara nak kamirkan dia, pertama sekali step pertama tambahkan kuasa dia. Okey, tambahkan kuasa dia, dia akan jadi X kuasa 3 dan kuasa dia yang baru iaitu 3 kita bahagikan dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ini, so di sini tak ada X, sebenarnya sini ada X ya. 3 sama dengan 3X kuasa kosong sebenarnya. Sebab apa? Apa-apa yang berkuasa kosong dia akan jadi 1. X kuasa kosong sama dengan 1. So, bila kita nak kamirkan dia, kita tambah 1 per dengan 1. So, apa yang berlaku? 3 ini akan jadi 3X.
Okey, so jadi 3x. Settle kita punya integration kita dan masukkan nilai batas dia iaitu 1 dan negatif 2. Seterusnya kita masukkan nilai batas dia iaitu 1/2. 1/2 darab x kuasa 3/3, kita akan dapat 1/6. X kuasa 3, x yang pertama ialah 1. Okey, kuasa 3 tambah dengan 3, 1. Okey, kita masukkan nilai batas yang pertama iaitu 1. Okey, so tolak dengan 1/6. X batas yang seterusnya ialah negatif 2. Masukkan nilai negatif 2 di sini. Kuasa 3 tambah 3 tambah 3 negatif 2. Kita akan dapat jawapan kita sama dengan 21/2 ataupun 10.5 unit square ya, sebab ini adalah luas. Okey, itu untuk soalan B yang membawa markah sebanyak 4 markah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C berbunyi isi padu, cari isi padu janaan dan sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung itu paksi Y dan garis lurus Y sama dengan 5. Dikisarkan melalui 360 degree pada paksi Y. Okey, jika dapat soalan isi padu ataupun volume, anda kena betul-betul memahami di mana ruang yang kita nak janakan volume itu ataupun isi padu itu. So, pertama sekali, faham betul-betul soalan, statement soalan ini. Dia cakap apa? Apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung curve ini, yang pertama dia punya batas dia, yang kedua dia cakap apa? Y axis ataupun paksi Y garisan ini, dan satu lagi Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 ialah garisan ini ya. Ini adalah garisan Y sama dengan 5. Jadi kita tengok dia cakap apa? Pertama sekali yang dibatasi oleh lengkung itu, ini garisan lengkung itu. Okey. Dan yang kedua, paksi Y dan garis Y sama dengan 5. Ini so ruang yang kita nak janakan isi padu ini ialah terletak di sini ya. Ini adalah ruang yang kita nak janakan isi padu. So dia cakap apa? The next thing is kita kena kenal pasti adakah dia dijanakan pada paksi Y atau paksi X. Soalan ini menyatakan pada paksi Y. Maknanya volume yang terjana ialah dia berpusing melalui paksi Y. So bentuk ini, jika bentuk macam tu, apa yang berlaku ialah anda akan dapat something yang bentuk seperti mangkuk ya. Seperti mangkuk bentuk dia. Volume yang terjana bentuk seperti mangkuk. Okey. Dan formula mana yang kita nak guna kat sini? Kita tengok isi padu janaan ini dibagi dalam exam ya. Ini dibagi dalam exam, kita tengok soalan cakap pada paksi Y dijana dikisar melalui 360 darjah pada paksi Y. Bila dia sebut paksi Y terus di Y, so kita kena guna formula. Formula yang perlu diguna ialah BA pi X kuasa 2 dy. X kuasa 2 dy. Okey, X kuasa 2 dy. Dan kita kena kenal pasti siapa dia, siapa dia punya batas dia, B dan A dia siapa. Okey, kita tengok. So di sini nilai di sini adalah 5 dan nilai di sini berapa ya? Nilai di sini ini adalah pintasan Y bagi lengkuk. Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 3. Bermaksud jika kita letakkan X sama dengan kosong, kita akan dapat nilai di sini adalah 3. So batas dia adalah 5 dengan 3. Keluarkan pi di depan. Pi kita biarkan dulu, last kali baru kita masukkan dia balik. Okey. And then kita tengok X kuasa 2 ya. X kuasa 2, kita ada Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 3. So kita nak X kuasa 2, pindahkan segala benda, biarkan X kuasa 2 duduk sorang-sorang ya. So kita pindahkan 3 dulu. So Y tolak 3, pindahkan 2, darab 2 sama dengan X kuasa 2. So kita akan dapat berapa? 2Y tolak 6 dy.
Y. Okey, dy. So kita pun integrate macam biasa sahaja, tak ada apa yang beza pun. Bezanya hanyalah awal-awal sahaja. Bila anda sudah masukkan nilai dia, sudah jadi integration yang biasa ya. So apa yang kita perlu buat ialah, so integrate macam biasa. So kita integrate benda ni macam biasa. Y kuasa 1, bila kita integrate, kita kamerkan dia jadi Y kuasa 1 kuasa dia, kita tambah lagi 1. So dia apa? 2 Y kuasa 2 per dengan nilai kuasa dia yang baru, iaitu 2. Okey, tolak 6 jadi 6 Y, dan batas dia ialah 5 dan 3. 5, 3. Okey, 5, 3 kita pun masukkan nilai 5 dan 3 ke dalam equation ini. So kita akan dapat pi sama dengan 2 kita boleh potong jadi Y kuasa 2 tolak 6 Y. Simplifykan terus, okey, supaya mudahkan anda nak kira. So Y kuasa 2, Y kuasa 2, Y sama dengan 5 kuasa 2 tolak 6. 5, okey. Okey, tolak dengan 3 kuasa 2 tolak 6 kuasa 3. So, kita kira-kira kita akan dapat pi sama dengan 4. Okey, so jawapan dia adalah 4 pi unit cube. Sebab apa? Dia adalah volume. Okey, itu untuk soalan ini.